Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? InsyaAllah, moga-moga semua dalam keadaan yang baik. InsyaAllah pada malam ini kita bertemu lagi lah dalam kelas pengajian kuliah ataupun sesi tadabbur surah Al-Baqarah. Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita bersiaran di Zoom, di Facebook dan juga di live IG. Dan insyaAllah seperti biasa kita akan menyambung kembali kelas kita dan kita telah sampai kepada perbahasan ayat yang ke-60. Kita dah berhenti pada ayat yang ke-59 dan kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-60. Baik, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, ketika mana Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta supaya diturunkan hujan kepada kaumnya. Barangkali ketika itu suasana dalam keadaan yang kemarau. Hujan mungkin jarang-jarang ataupun suasana kering. Maka Allah kata faqul nadrib bi'asakal hajar, sebagai satu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk nak memukul batulah yang telah diperintahkan dengan tongkat dia. Fanfajarat minhu 12 'ayna, maka terpancarlah ataupun terpancut keluarlah daripada batu-batu itu dengan kuat 6 ataupun 12 pancutan daripada batu-batu tersebut keluar mata air daripada 12 tempat. Ini berdasarkan kepada 12 kabilah Bani Israel. Bani Israel, 12 kabilah ni datang daripada anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Memiliki 12 orang anak termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, Bunyamin, Yahuda dan lain-lain. Maka ini yang telah membentuk 12 kabilah Bani Israel. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Maka setiap daripada kabilah tersebut diminum daripada mata air yang telah dikhususkan kepada mereka. Maka Allah sebenarnya mudahkan kepada Bani Israel. Allah berikan kepada Bani Israel apa yang mereka perlukan, apa yang mereka sangat berhajatkan di tengah-tengah padang pasir tersebut. Dia orang sangat berhajatkan kepada air. Mereka juga sangat berhajat kepada makanan sebab mereka dalam keadaan yang lapar. Maka Allah Subhanahu wa taala kata kulu washrabu min rizqillah. Makanlah dan minumlah daripada rezeki Allah. Dan Allah juga menegah, maksudnya bila Allah kurniakan nikmat kepada hamba-Nya, maka Allah juga berikan peringatan kepada hamba-Nya supaya tidak membalasnya dengan maksiat dan juga kerosakan. Maka Allah Subhanahu wa taala kata kemudian wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Janganlah kamu melakukan ataupun menyebarkan kerosakan di atas muka bumi ini. Wala ta'thaw, al-athaw, al-athi, perkataan ain saran ya, bermaksud kerosakan yang sangat dahsyatlah. Maksudnya janganlah kamu, walaupun kamu ni sudah melakukan kerosakan, kamu menjadi bangsa perosaklah yang lebih dahsyat daripada itu. Maksudnya seolah-olah bila Allah kata wala ta'thaw, Allah tak kata wala taj'alu fil ardi mufsidin, wala takunu fil ardi mufsidin. Allah tak kata janganlah kamu jadi di atas muka bumi ini sebagai orang yang melakukan kerosakan, tapi Allah menggunakan kalimah wala ta'thaw. Yang tadi kita dah kata al-athi, maksud dia kerosakan yang lebih dahsyat. Seolah-olah Allah nak bagi tahu cukuplah apa yang kamu telah lakukan kerosakan selama ini. Kamu ni memang bangsa perosak. Kamu ni memang selalu melakukan kerosakan, but it's enough, don't do it. Jangan buat lebih. Janganlah menyebarkan lagi kerosakan itu di atas muka bumi ini. So
apa-apa bentuk kerosakan ini sangat banyaklah, membunuh, menzalimi, ingkar, dan macam-macam lagi. Maksiat-maksiat ni semualah. Kemudian kita pun dah, sebelum ni kita dah sentuh ayat-ayat yang beberapa part Allah sebut dalam ayat-ayat sebelum tu tentang Bani Israel, tentang pendirian mereka, tentang sikap mereka yang sangat degil, yang sangat angkuh. Mereka ni Allah dah bagi nikmat, dia orang ingkar, bagi, ingkar. Memang sangat-sangat degil. Maka Allah juga dalam ayat yang seterusnya, ayat 61 ni, Allah juga nak menceritakan tentang, sekali lagi Allah nak cerita tentang kedegilan mereka. Dah banyak keadaan dah. Dan ini juga, ayat ini juga menceritakan tentang buruknya akhlak dan adab mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Buruknya akhlak mereka terhadap Nabi mereka Musa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul arda min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى." Ketika mana mereka, orang-orang Bani Israel ni, berkata kepada Nabi Musa, tengok, dia orang ni always demand benda-benda yang tak munasabah. Dia orang kata, ya Musa. Satu panggilan yang kita kata kurang adab kepada Nabi Allah Musa. Panggillah wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Kalimah-kalimah yang kita kata memberikan gelaran yang beradab, yang lebih sesuai dengan kedudukan seseorang itu. Bukan hanya memanggil secara langsung namanya. Ini menunjukkan mereka langsung tidak menghormati Nabi Musa AS. Walaupun mereka telah melihat mukjizat-mukjizat di hadapan mata. Walaupun mereka telah dibuktikan tentang kebenaran Nabi Musa. Tetapi ni orang kata sikap manusia yang kita kata orang yang hati dia kotor, orang yang hati dia busuk, subhanallah. Buatlah apa sahaja kebaikan pun mereka akan begitu juga kedegilan dan ketegaran mereka. Sebab itulah Nabi Musa diuji dengan kaumnya, orang-orang di sekelilingnya ini yang mana mereka memiliki hati yang kotor, hati yang busuk. Kita ni cuba kita fikir baliklah. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita sahabat-sahabat, insan-insan di sekeliling kita yang hati dia bersih, yang hati dia tak ada nak buruk sangka pada orang, yang hati dia tak ada rasa nak asyik duk hentam orang, mengumpat orang, kutuk orang, buruk sangka pada orang, berpersepsi buruk pada orang, duk nak melaga-lagakan orang. Kalau kita ada sahabat-sahabat yang tidak sebegini, kita kena bersyukur kepada Allah. Sebab kita akan sangat sakit kepala dan kita akan stres bila mana ada orang-orang di sekeliling kita yang bersikap macam tu. Tetapi kita akan rasa beruntung sangat kalau sahabat-sahabat kita, insan-insan di sekeliling kita ni, orang yang kata Nabi SAW, afidatuhum ka'afidatit tayr. Hati nurani mereka ni seperti burung, easy going, yang is okay dalam keadaan apa-apa, yang tak ada rasa macam nak buruk-burukkan orang, tak ada rasa macam nak dengki pada orang, yang tak ada. Subhanallah, itu satu perasaan yang sangat baik. Ada manusia ni, dia pantang jumpa orang, dia nak laga-lagakan orang. Dia pantang jumpa orang, dia nak hasad dengki. Dia pantang jumpa orang, ada je benda dia nak kutuk. Ada je benda-benda yang tak kena. Dia akan mengata belakang, dia akan itu ini. Ini menandakan hati yang busuk. Dan orang-orang yang begini, dia ada sifat keangkuhan dalam diri dia. Dan bila kita angkuh, kita ni akan tak jaga hablum minan nas. Dan kita ni ingat, kehidupan kita ni hanya hablum minallah.
Kita hanya menjaga hubungan kita dengan Allah. Tetapi kita kena ingat, perhubungan kita dengan Allah tidak akan sempurna tanpa kita menjaga perhubungan kita sesama manusia. Bila kita tak menjaga hubungan kita sesama manusia, itu menunjukkan kita ni ada sifat keangkuhan. Hati kita ni ada problem. Kita tak akan salahkan diri kita. Kita akan selalu always salahkan orang lain. Kita akan sentiasa susah nak menerima pandangan orang lain. Kita akan mudah berlaku khianat. Kita akan mudah untuk nak mengkhianati janji. Kita akan mudah untuk nak menganiaya orang. Ini sifat-sifat beginilah al-fasad. Fasadnya Bani Israel ini adalah kerana sikap-sikap ini. Bila dah ada benda-benda baik, ada je benda-benda jahat negatif yang dia akan lihat. Sedangkan banyak lagi kebaikan orang. Tetapi kita rasa macam kitalah segala-galanya, kitalah yang terbaik, kitalah ini. Sebagaimana apa yang Bani Israel rasakan. Allah ceritakan kisah Bani Israel ni kepada kita dalam beberapa tempat ini. Bukan sia-sia. Ini sifat-sifat yang selalu ada pada manusia. Tengok apa kata Bani Israel pada ayat ini. Dia dah panggil Nabi Musa dengan panggilan yang kurang hormat ataupun biadab. Walaupun Nabi Musa telah berdoa kepada Allah untuk dikurniakan ataupun diberikan kepada mereka air, mata air yang dipancarkan itu satu mukjizat yang keluar daripada batu-batu. Berikan kepada mereka makanan di tengah-tengah padang pasir yang tak ada sumber. Itu pun Bani Israel, subhanallah. Bangsa yang tak ada sifat qanaah, sifat kecukupan. Komplain. Kata kepada Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tak akan mampu untuk nak menahan diri kami. Kita bosan, kita jemu dengan satu jenis makanan ni je. Makanan ni je, tak bersyukur. Itu sifatnya. Kita nak makanan yang lain, yang lebih sedap. Padahal di tempat tu tak ada choice. Dapat makan apa pun kita dah rasa macam bersyukur dah, asalkan kita boleh meneruskan kelangsungan hidup. Dia kata kat Nabi Allah Musa, fad'u lana rabbak. Tengok, dia kata fad'u lana rabbak adalah satu kalimah biadab, kurang hajar. Sebab dia kata pohonlah kepada Tuhanmu, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah Tuhan Nabi Musa sahaja, bukannya Tuhan mereka. Sepatutnya mereka kata mintalah kepada Tuhan kami, Tuhan kita. Tapi mereka kata fad'u lana rabbak. You ask your God. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Bagi tumbuh-tumbuh sikit dekat tempat ni, tumbuhan-tumbuhan kan, min baqliha, makanan daun-daun, boleh buat macam sayur, na'na' dan sebagainya. Wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Keluar bawang-bawang putihnya, keluarlah daripada kacang dalnya, keluarlah bawang-bawang merah, makanan-makanan yang boleh menyedapkan makanan kita. Iaitu makanan ni boleh kita katakan antara makanan yang mereka dah biasalah. Mungkin dulu masa mereka di Mesir dulu, inilah makanan-makanannya. Jadi dia orang demand atas dasar kononnya dah rindulah makanan-makanan tu. Dia orang tak boleh nak bersabar. Dia tak boleh bersabar dengan ujian Allah. Dia orang tak mampu untuk nak menahan diri daripada syahwat-syahwat mereka, nafsu-nafsu makan mereka. Sedangkan kita ni telah dituntut untuk belajar untuk nak bersabar menahan diri dengan ibadah puasa. Kita tahan, tengok makanan sedap-sedap, kita tahan. Maka Nabi Musa dah tahu dah sikap Bani Israel yang macam ni. Nabi Musa sendiri pun, what you can say? Apa kita nak buat? Apa kita nak cakap pada bangsa manusia macam ni? Maka Nabi Musa
berkatalah dengan nada yang kita kata tegas kepada mereka, qala atastabdiluna alladhi huwa adna, adakah kamu ni nak menukar ganti dengan sesuatu yang lebih rendah nilainya, billadhi huwa khair, benda yang sudah baik kamu nak tukar benda yang lebih rendah nilainya. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Maka Allah telah wahyukan kepada Nabi Musa, suruh dia orang pergi dekat satu perkampungan. Boleh jadi juga kampung tersebut terletak di Mesir. Ihbitu misran, di sanalah kamu akan mendapati, fa inna lakum ma sa'altum, kamu akan mendapati apa yang kamu nak ni lah, makanan-makanan macam ni yang kamu duk demand, duk minta ni. Maka kalaulah kamu nakkan kehidupan yang kamu dah biasa sebelum ni, go ahead. Itu kehidupan yang kamu telah minta. Sedangkan kehidupan bersama dengan para nabi, para anbiya, ini kehidupan yang baik. Mereka tidak sedar kerana kejengkelan sikap itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan kepada mereka kehinaan, kemurkaan. Allah telah murka dengan sikap dan pendirian degil Bani Israel ini. Sikap-sikap yang jelek, sombong ini. Maka Allah jadikan mereka hina. Walaupun zaman berlalu demi berlalu, tetapi Allah kata waduribat alaihimud dhillah. Maksudnya Allah kata Allah telah lingkungkan mereka ini dengan al-dhillah, dengan kehinaan. Bila Allah kata perkataan waduribat alaihimud dhillah, maksudnya kehinaan itu akan menepik dekat mereka. Macam mana menepiknya orang kata kuku kita dengan isi ni. Wal maskanah, Allah juga akan jadikan mereka ini sebagai miskin. Miskin ni dia asalnya daripada perkataan sukun, askanah. Maksudnya sukun ni tak bergerak lah, tenang begitu. Jadi dipinjam perkataan miskin ni disebabkan ketidakmampuan. Bila orang kata askanahu wa aq'adahu 'anil harakah, maksudnya kita tak mampu untuk nak bergerak, kita terpaksa berdiam diri. Maka miskin ni seperti itulah, maksudnya dia terkekang, dia susah, dia nak buat apa pun, dia nak beli apa pun. Begitulah keadaan Bani Israel, Allah kata. Sebab tu kalau kita lihat bangsa Yahudi ni, walaupun mereka ini kaya, kita nampak kaya, tetapi mereka ini sebenarnya miskin. Miskin jiwa, sebab tu dia orang tak pernah merasakan kecukupan. Disebabkan terlalu tamak mengejar harta, dan mereka berasa terlalu bimbang untuk hidup dalam keadaan yang susah dan miskin. Mereka begitu khawatir kehilangan harta-harta yang telah mereka himpun. Itu kehidupan mereka. Miskin jiwa, dan mereka juga always menunjukkan mereka ini seperti orang miskin. Walaupun mereka telah memiliki kekuatan, contoh kita tengok Israel sekarang ni, tetapi mereka always akan mengharapkan bantuan-bantuan daripada negara-negara kafir yang sekutu dengan mereka. Meminta bantuan. Seolah-olah mereka ini bangsa yang kesian. Mereka ini akan menggunakan simpati. Itu sebenarnya apa yang Allah nak timpakan kepada mereka. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Nampak macam kuat, tapi tak berapa kuat. Tapi menzahirkan mereka ini tidak kuat. Seperti ini pun sama juga Allah ada sebut dalam surah Ali Imran ayat 112. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ayat yang mengandungi maksud yang lebih kurang dengan ayat 61 Al-Baqarah yang kita sedang bahaskan ini. Allah timpakan mereka kehinaan, Allah timpakan mereka kemurkaan, Allah timpakan kepada mereka kemiskinan. Ini adalah kerana mereka ini mengkufurkan ayat-ayat Allah. Dan mereka ini membunuh para anbiya tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini pun dalam ayat ini pun sama. Wa ba'u bighadabin min Allah, dan mereka ini berhak layak untuk mendapat kemurkaan daripada Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka ini adalah satu kaum yang sentiasa mendustakan, mengkufurkan ayat-ayat Allah daripada Taurat dan Injil termasuk Al-Quran. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Ini bagi penghafal Al-Quran, especially macam di Akademi Al-Khair, kita menerapkan hafalan yang detail. Ayat-ayat mutasyabihat yang confuse, yang nampak macam nak serupa macam ni, kita suruh ambil perhatian. Jadi bila kata surah Ali Imran ayat 112 ni pun ayat ni macam nak dekat sama kan. So kalau kita tanya ayat manakah yang menyatakan waduribat alaihimuz zillatu wal maskanah, dan ayat manakah yang Allah sebut waduribat alaihimul maskanah sahaja. So different two ayat. Kemudian kalau kita tengok dalam ayat surah Al-Baqarah ini, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, ada alif lam dan nabiyyin. Kalau surah Ali Imran dia kata wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq, tanpa alif lam pula. So dia ni kita panggil sebagai ayat-ayat yang mutasyabihat, yang nampak macam nak dekat serupa tapi dia ada beza-beza kat situlah. So soalan-soalan, kalau kita buat soalan-soalan, kita buat uji-uji, trik-trik hafalan ni, ini part-part yang pelajar kita kena ambil perhatian lah. Okay. Bani Israel ni adalah satu kaum bangsa yang terkenal membunuh para anbiya dulu. Yang kita tahu mereka cuba membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Tetapi sebenarnya Nabi Muhammad kita SAW bersama, banyak lagi para nabi yang tidak diceritakan kepada kita. Yang ada Nabi 124,000 tu kita tak tahu. Ada antara nabi-nabi mereka itu yang telah dibunuh oleh Bani Israel. Ini menunjukkan dahsyatlah ke sikap mereka ni. Sedangkan Nabi Musa ni antara nabi yang paling afdal ni, pun mereka boleh layan macam tu sahaja. Macam mana? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sama. Ayat Ali Imran 112 pun sama. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang ini pun zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. So kadang-kadang kita boleh buat soalan lah kalau hafalan. Okey. Wa kanu ya'tadun yang kedua. So ya'tadun yang kedua ni surah Ali Imran ni lah. So kalau kita tanya zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, ada pada ayat berapa? So yang dah hafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran ni dia boleh jawab lah. Ada pada Al-Baqarah 61 dan pada Ali Imran ayat 112. Maksudnya diorang ni akibat daripada apa yang mereka berlaku maksiat, kufur dengan ayat Allah, kerana sikap mereka yang terkenal membunuh para nabi, maka akibat daripada itulah mereka ini diperangi, mereka ini dibenci, mereka ini dimusuhi. Tetapi jahat macam mana pun, selagi kita tidak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pintu rahmat Allah ini sentiasa terbuka di hadapan mereka. Pintu harapan sentiasa ada. Agama ini di sebalik ancaman, dia ada harapan. Ada bab al-khawf, bab ar-raja dalam Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin pun mula-mula letak babur rahmah, babul khawf wa babur raja. Bab ketakutan dan juga ada bab harapan.
Dalam Riyadhus Salihin bila dicerita tentang babul khauf, bab ketakutan, dia akan sebut tentang ayat-ayat yang membicarakan tentang azab-azab Allah, tentang suasana di mahsyar di hari kiamat kelak yang sangat dahsyat, yang menimbulkan kegerunan kepada kita orang yang beriman. Tetapi kita tak boleh sentiasa ditenggelami dengan ancaman. Sebab bila kita terlampau diancam, kita terlampau takut, kita akan hidup di dalam putus harapan. Cuba tengok orang-orang yang contohnya bekerja dengan bos-bos yang mana bos-bos dia always akan ugut saja. Bos-bos dia always akan menggunakan pendekatan kekerasan sahaja. Apa yang staff-staff itu akan rasa? Dia akan rasa kehilangan harapan. Dia akan rasa seolah-olah tak boleh nak continue dah. Begitu juga di dalam agama, dia mesti kena seimbang. Perlu dibalancekan dengan harapan. Di sebalik ketakutan kita, kita kena mengharap kebaikan, pengampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah kata sesungguhnya rahmat aku ini meliputi segala sesuatu. Dan dalam hadis, rahmat Allah itu mengatasi, kasih sayang Allah itu mengatasi kemurkaan Allah. Bayangkan rahmat Allah yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kasih sayang rahmat Allah itu ada 100 bahagian. 99 daripadanya Allah simpan nanti dekat akhirat untuk orang-orang yang beriman. Satu daripada rahmat itulah yang dibahagikan kepada penduduk di dunia ini. Yang dikongsi kasih sayang itu, yang kita tengok binatang saling berkasih sayang, yang kita tengok manusia saling berkasih sayang, si ibu yang sayang pada anak, si anak yang sayang pada ibu bapanya, yang sahabat yang saling berkasih sayang sesama mereka, itu hanya very small part of that one part daripada 100 rahmat Allah. Itu boleh bayanglah, tak boleh bayanglah macam mana rahmat Allah nanti yang telah disimpan di hari akhirat. Maka kita tak boleh berputus harap daripada rahmat Allah. Kita tidak boleh membiarkan diri kita di dalam lembah kehinaan. Ini adalah sifat Bani Israel. Ini adalah sifat Bani Israel, bangsa-bangsa yang ingin kehidupan mereka sentiasa di dalam kehinaan tersebut. Tetapi sekalipun jika mereka ini, Bani Israel ataupun kaum Yahudi ini, mereka meninggalkan sikap-sikap ini, sebaliknya mereka menerima da'watul haq, lalu mereka beriman kepada Allah, mereka akan menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang beriman adalah manusia yang terbaik, sekalipun mereka ini Yahudi sekalipun. Kita tengok antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang mulia, ada juga yang datang daripada kabilah Yahudi. Contohnya Abdullah bin Salam, Safiyah, isteri Nabi SAW, Safiyah binti Huyai, adalah puteri kepada pemimpin Yahudi, kata salah Bani Nadir. Maka kemuliaan seseorang itu tidak bergantung kepada bangsanya. Sebab itu kita tidaklah bila kita kata kita mengancam, contohnya kita kata Yahudi ni terkutuklah, kita pun menghina semua bangsa Yahudi. Tidak. Apa yang Allah cerita dalam Quran tentang walan tarda ankal yahud walan nasara, cerita-cerita tentang Yahudi dan Bani Israel itu ala sabilit taghlib, daripada sudut bab majority. Tetapi di sana ada yang kita kata mereka yang tidak memusuhi kita. Tetapi apa yang Allah laknat adalah Yahudi yang kufur kepada Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat lain, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah melaknat orang-orang Bani Israel yang kufur. Yang tak kufur kepada Allah tidaklah dilaknat. Sebab Bani Israel ni dia adalah satu bangsa. Yahudi adalah satu kaum. Tapi dalam Yahudi pun ada banyak ideologi, Zionis dan sebagainya. Dan mereka ini pun ditentang oleh Yahudi-Yahudi Ortodoks yang tidak bersetuju dengan apa yang mereka cuba bawa, yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran mereka sendiri. Itu yang kita boleh dapati
Ramai sahaja Yahudi-Yahudi Ortodok, contohnya di US dahulu sebelum ini, yang melakukan protes. Berapa ribu Yahudi sana yang protes tentang kekejaman Zionis. Mereka menentang ideologi Zionis yang cuba untuk nak merampas tanah-tanah Palestin. Sebab bagi mereka, dalam ajaran mereka sendiri, mereka telah diharamkan untuk membina negara mereka sendiri. Sebab tu bila kita baca ayat 62, bila Allah kata, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada yang salah faham ayat ni, dia kata tengok ayat ni menunjukkan fahaman pluralism. Seolah dia orang kata, ini orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang keluar agama, ni semua Allah kata buat baik, maka dia dapat masuk syurga, akan diganjari Allah. Tetapi mereka tidak. Ya, ada yang kata, okey, innal ladzina amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah semata-mata. Walaupun sebelum daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang beriman kepada Allah. Walladzina hadu adalah orang-orang Yahudi. Wan nasara iaitu orang-orang yang Kristian. Wasabiin orang-orang yang keluar daripada semua agama. Macam kita kata ateis lah. Man amana billah, sesiapa daripada kalangan mereka, ni fahamkan sikit, bukan diorang ni, tapi Allah kata siapa daripada kalangan mereka ini. Tentu sebagian ulama kata dalam ayat ni, bila Allah kata walladzina amanu, maksudnya ada orang-orang yang beriman dengan lisan mereka, tetapi macam orang munafik lah. Tetapi golongan-golongan macam ni, munafiqin, orang-orang kufar, mereka ini semua, sekiranya Allah kata man amana billah, sekiranya mereka ini beriman kepada Allah yang esa, membersihkan Allah, menyucikan Allah daripada sebarang perkara yang syirik, wal yaumil akhir, dan mereka yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat. Ini adalah antara rukun asas di dalam agama Islam sendiri. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak hadis-hadis Nabi kata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalaulah mereka ini tukar, mereka ini apa sekalipun, tapi mereka ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, rukun-rukun iman ini, wa amila salihan, dan mereka melakukan amal yang saleh, menjaga syariat-syariat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka ganjaran-ganjaran daripada sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim, dan mereka itu tiada ketakutan ke atas mereka, dan mereka juga tidak akan bersedih. Maksudnya di hari akhirat nanti. Maksudnya whoever latar belakang dia macam mana sekalipun sebelum ini, tetapi sekiranya mereka bertaubat, mereka ini memeluk Islam, beriman kepada Allah, jadi seorang Muslim yang sejati, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Janganlah takutkan lagi, janganlah bimbang dengan apa yang telah mereka lakukan sebelum ini, sebab Allah tidak akan membiarkan mereka kesedihan di hari kiamat. Kemudian dalam ayat 63 Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ketika Tuhanmu Allah kami mengambil mitsaq. Mitsaq ni satu perjanjian lah daripada Bani Israel. Allah menyebut ni supaya Bani Israel ini melunaskan janji mereka kepada Allah. Ingat tak pada ayat yang ke-40? Ayat 40 apa yang Allah sebut?
Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabu. Allah ingatkan Bani Israel lagi dengan nikmat, dengan perjanjian. Dengan nikmat Allah telah kurniakan, lunaskan janjimu. Maka seolah-olah Allah nak ingatkan kembali Bani Israel, mereka ini akan diperingatkan demi diperingatkan disebabkan kedegilan mereka yang dipertunjukkan sepanjang sejarah dan zaman. Dan bukan hanya terhad perjanjian ini kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa, bahkan kaum Yahudi yang berada di Madinah ketika itu yang menentang ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa idh akhadna mitsaqakum, ketika Allah mengambil perjanjian, nak kamu lunaskan perjanjian kamu untuk nak memeluk Islam, untuk nak follow agamanya, wa ahkam, dan juga mengikuti hukum hakamnya. Wa rafa'na fawqakumut tur. Allah ingatkan lagi Bani Israel, ingat tak kisah-kisah tu dulu? Masa Allah pernah angkat Gunung Tur Sina, macam seolah-olah macam dah nak perintahkan kat Bani Israel ni degil. Bila nak minta depa ni buat sesuatu ni sampai kena angkat gunung tu di atas mereka, macam satu threaten pula. So ini menunjukkan mereka ni dulu degil sangat. Memang lebih suka dipaksa. Bila dah rasa macam takut binasa, barulah mereka ini akan melakukan. Contohlah kadang-kadang kan anak kita degil-degil ni kan. Kita suruh kali pertama, tolong ni sikit, tolong kemas sikit, tak nak kemas. Tolong lagi kemas, tak nak kemas. Lepas tu kita pun kata, kalau tak tolong kemas, malam ni tidur tak ada aircon. Kalau tak tolong kemas, tak dapat lagi permainan. Macam tu lah, baru dia akan buat. Benda Allah perincikanlah tentang kisah Allah angkat gunung ni lah untuk nak hempak Bani Israel ni kalau dia orang tak buat. Allah tersebut dalam suratul A'raf ayat 171. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Angkat dah gunung tu di atas mereka, seolah-olah dia orang dah rasa macam akan dihempap ke atas mereka. Macam itulah depa ni kena paksa untuk nak beragama. Yang punya degilnya Bani Israel ini. Wadhkuru ma fi, ingatlah apa yang kamu telah ditaklifkan, apa yang kamu telah dipertanggungjawabkan untuk nak melakukan, apa yang kamu telah diperhitungkan, balasan, pahala semua yang menanti. La'allakum tattaqun, moga-moga dengan perasaan itulah kamu akan menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Kamu akan lebih takut dengan azab Allah. Kamu akan lebih cuba untuk nak menjauhi daripada azab Allah. Itu sifat Bani Israel. Mereka yang always menunggangkan agama mereka. Mengubah agama mereka. Mengolah agama mereka mengikut hawa nafsu mereka. Kerana itu Allah kata dalam ayat yang ke-64, ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. Kemudian mereka pun berpaling selepas daripada itu. Maksudnya mereka ni memungkiri janji mereka. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, kalaulah tak kerana Allah ni punya rahmat, Allah tak adalah nak tergesa-gesa mengazab mereka, ataupun Allah menangguhkan balasannya ke atas mereka, lakuntum minal khasirin, tak kerana rahmat Allah itu kamu ini sudah binasa. Maka lagi sekali Allah Subhanahu wa taala nak cerita tentang sikap Bani Israel yang jahat tu. Kisah yang lain pula Allah bawa. Kali ini Allah kata dalam ayat 65,
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Allah pun nak ingatkan kembalilah, Bani Israel ni adalah dalam satu ketika itu mereka ini diazab kerana mereka ini cuba untuk nak menipu, berlaku tipu daya. Kisah yang famous lah, kisah pada hari Sabtu. Hari Sabtu ni adalah hari kemuliaan bagi Bani Israel. Kita orang-orang mukmin ini hari kemuliaan kita adalah hari Jumaat. Maksudnya hari dalam satu minggu itulah. Maka hari hari Sabtu bagi Bani Israel ni hari yang telah dikhususkan untuk mereka beribadah. So hari Sabtu ni dia orang tak boleh nak bekerja. Kita ni umat Islam ni boleh je nak bekerja hari Jumaat. So taklah betul lah orang kata hari Jumaat ni mesti kena cuti untuk orang Islam. Tidak. Orang Islam boleh bekerja hari Jumaat. Kerja itu satu ibadah. Selagi tidak mengganggulah, tidak menggugaklah amal ibadah kita seperti solat Jumaat. Bani Israel ni tak boleh kerja pada hari Sabtu. Tetapi ujian bagi mereka juga dulu, tempat tu adalah perkampungan nelayan. So dulu dia boleh tangkap je. Bila dia orang tak boleh tangkap ikan pada hari Sabtu, maka dia orang pun buat halah lah. Sebab hari Sabtu ni tiba-tiba ikan banyak. Hari lain tak ada apa-apa sangat ikan. So dia orang geram lah nak tangkap hari Sabtu. So dia buat halah. Dia orang kata kita pasang je macam orang kata apa ni, jala ke, pasang perangkap lah untuk ikan-ikan tu. Kita tak tangkap. Nanti hari Ahad kita bawa lah. Kita angkat lah benda tu. Mereka melakukan halah. Dan ini juga Allah ada cerita lagi dalam suratul A'raf. Allah cerita dalam suratul A'raf ayat 163. وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Itu kisahnya lah. Allah kata tanyalah kepada mereka tentang kisah pada hari Sabtu. Yang mereka ni hari Sabtu ni nak langgar perintah Allah. Hari-hari lain ikan tak mai, hari Sabtu mereka ikan mai, so mereka cun pun akhirnya buat halah untuk nak menangkap ikan tu pada hari Sabtu. Kisah yang diperincikan, Allah perincikan daripada ayat yang kita bacakan ini. Maka itu kisah-kisah yang Allah nak remind kepada Bani Israel. Zaman berlalu zaman, mereka ini sudah lupa. Sebab kisah itu menyebabkan Bani Israel telah diubah menjadi kera lah. Itu balasan kepada mereka. Maka Allah pun ingatkan, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Itu surah Al-A'raf. Bila dah ditegur, diberi peringatan, dia orang tetap juga nak buat halah tu, degil. Berhalah-halah dalam agama ni bahaya. Itu sikap Bani Israel. Macam kita lah. Benda tu haram, kita pusing sikit, kita olah sikit supaya dia nampak halal. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Allah kata jadilah kamu kera. Balasan tu kamu akan jadi monyet. Kamu akan monyet yang dalam keadaan yang rugi, dalam keadaan yang hina. Allah boleh buat sahaja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah ni kalau dia nak kehendaki sesuatu, maka Allah kata kun, jadi, fayakun, maka akan jadilah. Para ulama menyebut mereka ini sempat hidup 3 hari sahaja setelah ditukar menjadi kera, kemudian mereka mati. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, lam ya'ish maskhun qattun fawqa 3 ayyam wa lam ya'kul wa lam yashrab wa lam yansal. Kera-kera yang telah ditukar itu tidak hidup lebih daripada 3 hari. Mereka ini tidak makan, mereka ini tidak minum, dan mereka ini tidak membiak. So tidak betul lah kalau ada orang kata, oh kera-kera yang wujud sekarang ni, yang duk lompat depan rumah kita ni, ini semua adalah daripada keturunan Bani Israel. Itu tak betul ya.
Allah hanya tukarkan mereka ini menjadi seperti kera. Maksudnya kera itu sudah wujudlah daripada zaman itu. Allah cuma just tukar mereka menjadi haiwan. Dan ini juga ada disabitkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bila ditanya kepada Nabi SAW tentang ini, Nabi kata, Inna Allaha lam yahli qawman aw yu'adzib qawman fayaj'al lahum nasla wa innal qiradata wal khanazira kanu qabla dhalik. Allah ni bila nak azab satu kaum itu, Allah tidak akan membuatkan mereka ini membiak lah. So jangan bila nampak kera, ini ini Yahudi ni, ini Bani Israel ni, tak betul. Dan itu satu azab daripada Allah yang ditimpakan kepada mereka. Ayat 66 Allah kata faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka Allah jadikan hukuman ini sebagai satu pengajaran kepada orang-orang yang datang kemudian hari, supaya mereka ini mengambil iktibar. Orang-orang kampung di sekeliling yang ada, yang menyaksikan, yang tahu, yang nampak kisah-kisah ni, jadilah orang-orang yang bertakwa. Ini salah satu kisah kedegilan Bani Israel. Finally, Allah pun menceritakan sebuah kisah lagi yang menceritakan tentang kedegilan, sikap jelik Bani Israel. Please do not be like them. Ini adalah kisah yang mana kerana kisah ini diberikan nama surah Al-Baqarah. So ini antara kisah yang lebih terperinci lah, menceritakan tentang Al-Baqarah, kisah Bani Israel ni. Kisah yang kita boleh dapat beberapa pengajaran lah nanti. Apa kisah dia? Kisah lembu betina. Kisah ni menunjukkan Bani Israel ni dia suka menyusahkan. Ini kadang-kadang kita jumpa juga pada Bani kita ni. Bani kita ni kadang-kadang lebih suka menyusahkan daripada menyenangkan. Kita nak buat itu macam-macam proses, macam-macam birokrasi, macam-macam level, macam-macam sign, macam-macam kerenah. Kadang-kadang satu benda yang basic tetapi disusahkan oleh sistem kita sendiri, ciptaan manusia. Tak ada masalah untuk to be a systematic, tetapi jangan sampai tahap yang terlalu menyusahkan. Setiap orang, setiap pemimpin yang naik akan menyusahkan. Tambah lagi rule baru, tambah lagi, ubah lagi benda-benda yang lebih complicated. Sampai benda yang very simple pun disusahkan. Sampailah kadang-kadang bila kita sembang lah dengan kawan, bila dia orang cerita tentang, kita pun dah biasalah dengar lah. Biasalah Malaysia ni kalau tak susah, bukan orang Malaysia lah. Maksudnya kalau tak ada birokrasi tu, bukan orang kita lah. Sistem ni, masuk sini, kena buat ini. Macam-macam. Maka Allah cerita tentang satu kisah. Kisah ni berlaku di kalangan Bani Israel bila mana diorang ni ada berlaku satu pembunuhan, satu kematian. Dia nak minta kepada Nabi Musa untuk ditunjukkan siapakah pembunuhnya, pembunuh kepada mangsa bunuh itu. Arahan dia simple, you sembelih lembu, lapah kulit dia, macam pelepop lah sikit kepada si mati, maka dia akan bangun sat untuk nak bagi tahu siapa yang bunuh dia. Kalaulah dia orang buat benda ni terus, senang. Ada benda yang kita sendiri yang menyusahkan diri kita pun ada. Sebab tu Allah kata ya ayyuhallazina amanu la tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan sesuatu yang mana akan lebih menyusahkan kamu. Kadang-kadang kita yang sendiri minta benda tu disusahkan. Saya ni tak tahulah, saya ni mazhab simple, tak suka benda-benda yang complicated ni, pening. Nak ni, nak itu, nak ini, nak proses. Itu otak saya tak boleh digest sikit lah. Yang benda-benda yang complicated macam tu. Sebab kita tengok macam, it should be simple. Tapi macam dah terlalu disusahkan.
Allah kata dalam ayat 67 ini, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Allah pun katalah, okey, sembelih lembu. Dia orang pun kata, ke benda? Apa ke benda nak kena sembelih lembu untuk nak tahu siapa yang bunuh lelaki ni? Qalu atattakhiduna huzwa? Do you think this is joke? You want to play with me? Kamu nak mempermainkan kami ke? Qalu atattakhiduna huzwa? Tengok betapa buruknya adab mereka dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Betapa mereka tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Mustahil untuk Nabi Allah hantar memperolok-olokkan mereka. Kita ni ialah duk main-main dengan orang. Tapi Nabi Allah tidak. Serius. Ini semua menunjukkan tentang buruknya akidah mereka terhadap para nabi mereka. Betapa mereka ini selalu mendustakan para nabi mereka. Ataupun sikap yang menunjukkan sangat ketegak, kata orang utara. Maka Nabi Musa pun bila dengar kaum dia cakap macam tu, kecewa. Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. A'udzu billah, aku berlindung daripada Allah untuk jadi orang-orang jahil. Kau ingat aku ni bodoh ke? Kau ingat aku ni macam siapa ke? Nabi Allah Musa adalah rasul yang mulia, yang menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyampaikan perintah daripada Allah. Macam mana pula dia anggap memperolok-olokkan kaumnya? Sebab tu dia kata auzubillah. Kecewalah tu. Kita ni bila dengar kadang-kadang benda-benda yang mengecewakan, kita ingat Allah je. Kita dengar kadang-kadang kawan kita, keliling-keliling kita ni cakap benda-benda yang buruk pasal kita, yang fitnah kita, yang tuduh kita, yang hasad pada kita, yang berprasangka buruk pada kita. What can we say? Kita pun tak nak gaduh. Kita pun tak nak balas-membalas. Tak nak panjangkan cerita. Paling-paling kita kata, a'udzubillah. Aku berlindung daripada Allah. Paling-paling kita doa pada Allah, baik ataupun buruk pada orang-orang tersebut. Kekecewaan itu seringkali akan membuatkan kita mengingati Allah, meminta perlindungan daripada Allah daripada kejahatan manusia-manusia sebegini. Sepatutnya bila Nabi Musa kata a'udzubillah yang akuna minal jahilin, diorang ni boleh sedarlah dengan kesalahan mereka. Diorang ni boleh insaflah dengan buruknya adab mereka, ataupun mereka ni pergi minta maaf balik kepada Nabi Musa alaihi salam. Buat cepat-cepat apa yang Allah telah suruh. Tapi Bani Israel tetap juga Bani Israel, seperti kisah-kisah yang telah kita ceritakan sebelum ini, tetap meneruskan kedegilan mereka, tetap buruk adab mereka. Maka mereka minta kepada Nabi Musa, maksudnya dia menyusahkan lagi. Patutnya any kind of lembu dah settle lah. Tapi diminta supaya diperjelaskan, ciri macam mana lembu yang kau minta ni. Takkanlah kalau Tuhan minta, dia nak minta lembu yang biasa-biasa. Kan, mestilah lembu yang special. Dia pun kata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Sekali lagi dia orang kurang ajar. Dia kata minta pada Tuhan kamu. Dia tak kata Tuhan kita, dia minta pada Tuhan kamu. Yubayyin lana ma hi. Bagilah sifat dia sikit, ciri-ciri dia sikit. Takkan lembu mana-mana boleh, takkan lembu kurih pun boleh, takkan lembu selekeh-selekeh pun boleh. Maka Allah, bila mereka ni nak menyusahkan diri sendiri, Allah pun susahkan mereka. Innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Okeylah, fine. Ni kira okeylah lagi. Carilah lembu yang tak terlalu tua, yang tak terlalu muda sangat. Awanun baina dhalik. Hafaf.
yang sederhana lah, yang tak tua sangat, yang tak muda sangat. Macam saya lah kan. Jadi kalau dia orang buat macam tu, settle. Senang lagi nak cari lembu yang tak tua sangat, yang tak muda sangat. Just buat. Allah kata fafa'alu ma tu'marun, just do it. Apa nak saya cakap banyak, sembang banyak-banyak ni. Tak payah nak tanya banyak-banyak lah. Lagi sekali. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Minta lagi kat Tuhan kamu. Hai, takkanlah lembu macam tu. Senang kot nak cari. Apa pula color dia? Takkanlah color belang-belang ni boleh. Takkanlah color coklat ni macam tak cantik, tak comel je. Takkanlah lembu yang Tuhan suruh ni color biasa-biasa. Cuba tanya kat Tuhan sikit. Tuhan kamu tu. Tanya dia. Mana, apa color dia? Nak juga susahkan diri sendiri. Maka Allah pun susahkan mereka. Allah pun kata pergilah cari lembu yang kuning keemasan tu lah. Yang kata apa, kalau kamu tengok tu kamu akan automatically suka. Safra syadidus safra, kuning keemasan tu. Mana nak cari lembu macam tu, payah kan nak cari. Dan tak diperincikanlah berapa lama mereka mencari tu, tapi mereka carilah. Mereka ini telah menyusahkan diri mereka akibat daripada kebodohan mereka sendiri. Ingatkan dah macam bodoh-bodoh macam tu. Rupanya lebih dahsyat daripada tu, masih lagi tak puas hati. Tanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tanyalah kepada Tuhanmu lagi. Dah berapa kali dah ni? Dah kali ketiga dah. Okeylah, fine. Kalau kita boleh jumpa lembu kuning macam tu, macam mana pula dia punya karakter dia, profil dia? Hai, ini dah melampau dah. Dia boleh kata innal baqara tashabaha alaina. Kami pun confused, nampak macam lembu-lembu ni macam sama aje. Kali ni insya-Allah we will find it. Inna insya'allahu lamuhtadun. Kali ni kami akan jumpa punyalah, mesti punya. Allah dah kata dalam suratul Maidah ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Wahai orang yang beriman, jangan tanya sesuatu yang akan menyusahkan kamu lagi. So ada benda kalau orang tu jangan keep doing things that make it complicated lah, senang cerita lah. Maka Allah pun bagi jawapan kepada Bani Israel yang mana sifat-sifat ini hanya mereka akan menemukan pada seekor lembu sahaja. So find it. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda la tasqil hartha musallamatun la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Cari lembu yang kalau kamu dah jumpa, lembu yang tak tua, yang tak terlalu muda, lembu yang kekuning-kuningan, dan lembu itu bukanlah lembu yang digunakan untuk bekerja, membajak dan sebagainya. Yang lembu yang istimewa lah, lembu special lah, yang tak digunakan untuk tujuan-tujuan tu. Musallamah, yang mana lembu itu tak ada kecacatan, tak ada aib, tak ada kesan-kesan dia melakukan kerja keras. La syiyata fiha. Color dia begitu, tak ada belang-belang, tak ada bercampur dengan color yang lain. Punyalah cari, entahlah berapa lama punya cari. Akhirnya dia kata qalul ana ji'ta bil haq. Aha, sekarang inilah clear dah. Sekarang ni kami boleh pergi cari. Tapi mereka cari dengan bersusah payah. Begitulah
Bani Israel punya sifat. Sampailah akhirnya ketemulah juga after the, orang kata bersusah payah begitu, fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ya, dia orang pun sembelih tapi dalam keadaan yang mereka ni hampir-hampir berputus asa, hampir-hampir tak buat. Hati yang keras. Sebab apa? Hati mereka ini sangat keras. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa mereka ini sangat ketegak. Tak boleh nak tunduk patuh kepada perintah Allah. Ada je alasan. Macam kita lah. Bila nak buat ni, alasan Allah muda lagi, Allah aku tak pergi haji lagi, Allah itu, Allah tak nak lah nanti orang. Macam-macam alasan kita. Tak boleh nak menyerah diri secara sempurna kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut lagi dalam ayat yang seterusnya, ayat 72, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ini kerana berlakunya jenayah pembunuhan di kalangan kamu, maka Allah kata kamu telah bergaduh, idda fadara'tum fiha, kamu telah berselisih, kamu telah bergaduh, bertelingkah, mencari, menuduh antara satu sama lain, membunuh tu sama. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Maka setelah itu dia pun buat, maka si mayat itu pun bangkit untuk nak memberitahu siapakah pembunuhnya. Allah telah menyingkap rahsia tersebut. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Kami pun perintahkan untuk dia pun pukullah secebis bahagian daripada lembu itu, mungkin kulitnya, maka Allah telah menghidupkan si mati, dan dia telah beritahu sendiri siapa penjenayahnya, kemudian dia pun mati balik. Kadzalika yuhyillahul mauta. Allah juga nak ingatkan, macam tu juga kalau kisah tersebut real, Allah boleh hidupkan orang yang telah mati. Maka begitulah juga pada hari kiamat, Allah juga boleh menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ini satu bantahan kepada orang-orang yang tidak mempercayai kewujudan hari akhirat. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah telah menunjukkan kesempurnaan kudratnya supaya kamu, wahai Bani Israel, boleh mengambil pengajaran dan juga i'tibar. Allah mampu untuk nak menghidupkan orang yang mati tanpa perlu nak suruh sembelih lembu. Tapi Allah menyuruh dia orang sembelih lembu tu sebab Allah tahu mereka ni degil. Kenalah nak pergi sembelih lembu tu, susah payah kan? Adakah akal-akal kita tidak memikirkan? Melainkan kita ini seperti mana yang Allah sebut dalam ayat yang seterusnya, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Melainkan kalau kita ni seperti Bani Israel yang bertambah keras hati mereka, yang tak boleh dinasihati, yang tak boleh ditegur, yang tak boleh masuk hidayah. Sifat angkuh, kalau kita ada batarul haq, Nabi kata, al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Sifat angkuh, kibir ini akan menghalang kebenaran, menghalang hidayah masuk. Wa qamtun nas, yang akan membuatkan kita ini akan merimih-rimihkan orang lain. Ini penyakit yang paling bahaya bagi diri kita. Kalau hati kita keras, punca hati keras ni disebabkan banyak maksiat yang kita lakukan ataupun kita berterusan melakukan maksiat sampai hitam hati kita. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq
Tidak sampaikah lagi masanya hati-hati kita khusyuk, tunduk untuk mengikuti Allah, menerima kebenaran yang Allah turunkan. Wala yakunu kalladzina utu al-kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Janganlah jadi seperti mana orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka sebelum ini, yang hati mereka keras. Hati kita ni bila banyak maksiat, bila banyak bantahan, akan semakin hitam. Itu apa yang Nabi SAW sebutlah dalam hadis riwayat Muslim. Tu'radul fitanu al qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Fa ayu qalbin ujribaha nukita fiha nuktatun sauda. Wa ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Hatta tasira ala qalbain ala abyada mithlu as-safa. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Senang cerita ni, kalau hati kita ni banyak melakukan dosa, dia akan tap, hitam tu akan makin banyak. Kalau kita minta ampun pada Allah, buat benda-benda baik, dia akan remove sikit. Makin banyak, makin dahsyat. Dan yang mana hati yang bersih, yang putih ini, maka dia tidak akan mudah untuk tumbang pada fitnah-fitnah. Tetapi hati yang hitam ini, dia akan tengok maksiat pun dia akan nampak biasa je lah. Dia akan hanya buat apa yang hawa nafsunya hanya lakukan. Wadawa'u qaswatil qalbi at-taubatu 'anil ma'asi. Kata ulama, pengubat kepada kekerasan hati ini adalah kita bertaubat daripada maksiat, kita khusyuk kepada Allah, kita beristighfar, dan kita memperbanyakkan zikrullah. Allah pun cakap dalam surah Az-Zumar, afaman syaraha Allahu sadrahu lil-islami wa fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil-qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Celakalah orang-orang yang hati mereka keras daripada mengingati Allah, dan mereka itu adalah termasuk di dalam orang-orang yang sangat-sangat sesat. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Orang yang beriman ini terbalik. Orang yang bila didengar ayat-ayat Allah, didengar peringatan daripada Allah, hati dia punya bulu roma meremang, hati dia rasa macam terasa benda macam tu kerana takut kepada Allah. Wa qulubuhum ila dzikrillah, dan hati mereka ini tidak keras, tapi hati mereka akan sok follow zikrullah. Bani Israel ni hati mereka ni sangat keras. Dahsyatlah kekerasan tu. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Allah umpamakan hati mereka ni seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu pun ada air-air yang boleh terkeluar. Macam mana kisah yang kita cerita Bani Israel dengan Nabi Musa tadi. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada pula yang tunduk kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu-batu, gunung ganang, mereka ini juga makhluk Allah yang mereka ini melakukan perintah daripada Allah. Dan mereka ini ada kehidupan mereka tersendiri. Walaupun mereka tidak memiliki ruh dan juga akal seperti manusia. Tapi Allah kata, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Quran ini diturunkan kepada gunung ganang, kamu akan mendapati dia tunduk khusyuk kerana takut kepada Allah. Tetapi Bani Israel, hati mereka tidak khusyuk, hati mereka tidak lembut, dan kerana itu mereka tidak tunduk patuh kepada perintah daripada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dan leka terhadap dosa-dosa, jenayah-jenayah, maksiat-maksiat yang kamu lakukan. Dan ini adalah satu peringatan dan ancaman yang berat kepada orang-orang yang memiliki hati-hati yang keras dan kering seperti Bani Israel. Baik, kita berhenti dulu setakat ini kerana kita akan sambung lagi pada ayat berikut, juga mengisahkan lagi tentang kisah Bani Israel daripada zaman salaf yang terdahulu kepada zaman khalaf yang terkemudian. Baik.
Alright, kita lihat kepada soalan-soalan yang sikit kita cuba. Assalamualaikum Ustaz, orang kafir ni bila mati ada siksaan kubur juga ke, dan di mahsyar kena soal juga agak, atau mereka ni terus masuk neraka? Mereka masuk, orang kafir ini Nabi dah kata orang yang confirm masuk syurga adalah mereka yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Kalaulah mereka ini membawa dosa yang sebanyak dosa meliputi bumi, mereka bertemu dengan Allah. Kalau mereka tidak mensyirikkan Allah, Allah juga akan datang kepada mereka dengan pengampunan yang sebesar itu juga. Tapi orang yang mati dalam keadaan yang kafir, dalam keadaan yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, di kubur mereka akan disiksa. Di mahsyar nanti pun mereka akan ditanya. Sebab apa? Hisab ini adalah keadilan daripada Allah untuk nak membuktikan bahawa setiap orang itu bertanggungjawab dengan amalan masing-masing. Orang kafir pun akan ditanya, orang beriman pun akan ditanya. Dan sebab tu orang yang berjaya, dia akan ambil tangan dengan tangan kanan. Ya Allah kata dalam Quran, siapa yang ambil daripada kiri dan belakang itu, melalui belakang ini, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Assalamualaikum, saya ada dengar yang cuti asalnya Sabtu untuk Yahudi, Allah buat hari Jumaat tapi mereka minta untuk tukar pada hari Sabtu, betul? Wallahu a'lam. Saya tak ada khabar tentang dia minta tukar kepada Sabtu tu, wallahu taala alam. Hari Jumaat ni antara hari yang dimuliakan bagi umat Islam. Assalamualaikum Ustaz, saya ada kata dengar agama berkata zikir yang diajar Nabi tidak sesuai untuk orang macam kita kerana kita bukan Nabi. Saya yang tak ada ilmu ni agak keliru, betulkah? Jika begitu ada zikir lain yang diamal oleh orang awam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah pun dah kata sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah satu teladan. Apa guna Nabi SAW diturunkan kepada kita? Apa guna Nabi SAW menyebut tentang zikir-zikir yang disebutkan fadilat-fadilat yang pelbagai? Apa faedah daripada zikir-zikir pagi dan petang yang diajar, diamalkan oleh Nabi SAW, yang dituntut oleh Nabi untuk sahabat-sahabat, untuk kita umat untuk nak melakukan bagi merebutkan ganjaran-ganjaran dan fadilat-fadilat yang telah termaktub di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau bukan untuk kita amalkan, untuk apa? Kalaulah kita rasa zikir Nabi SAW itu berat, apa yang rasa berat? Zikir Nabi ini ada zikir-zikir yang sangat mudah dan mengandungi fadilat yang pelbagai. Kalimatani khafifatan, dua kalimah yang lembut, ala lisan, di lisan kita, tetapi habibatani ila rahman, yang dicintai, yang disukai oleh Allah. Thaqilatani fil mizan, yang berat di timbangan di mahsyar kelak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari, hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari. Dua kalimah yang very simple tetapi sangat berat timbangannya di sisi Allah. Untuk apa? Nabi SAW ajarkan kepada zikir yang mudah dan ringan ini. Kalau ianya berat yang kita tak boleh nak lakukan, ada beza antara zikir Nabi dan juga zikir bukan Nabi. Subhanallahil azim. Wa hadha iftira'. Ini semua adalah satu pendustaan yang mengada-ngadakan sesuatu yang mengubah syariat Allah, mengubah agama Allah, din Allah, menyakiti Allah dengan cara yang Nabi SAW tunjukkan. Itu adalah sebaik-baik petunjuk. Petunjuk siapa lagi yang kita nak dengar kalau bukan daripada petunjuk Nabi SAW? Dan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umat kamu, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikutlah aku. Ikutlah Nabi SAW. Kamu nak ingat Allah, ingatlah cara aku. Nah, maksudnya cara Nabi SAW mengingati Allah. Tak ada zikir, tak ada doa yang lebih afdal daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab doa daripada Nabi SAW, even zikrullah, adalah kalimah yang jami'ah, yang mana kalimah-kalimah yang singkat tetapi menghimpunkan pelbagai maksud yang sangat meruntun jiwa kita. Ambil sahaja doa Nabi SAW yang simple. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, yang kita doa setiap pagi itu. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan sudah-sudahlah daripada kita ini menyelisihi sunnah Nabi kita SAW. Nabi ajar, Nabi tunjuk, Nabi sebagai pedoman, Nabi jelaskan apa yang ada dalam Quran supaya kita ikut Nabi, supaya kita follow cara Nabi adalah
syariat agama ini. Tiba-tiba kita nak create kita punya version sendiri dan kita nak claim bahawa apa yang kita ajar ini, yang kita ciptakan ini lebih sesuai dengan manusia, yang lebih ringan kepada manusia. Adakah kita nak mengatakan bahawa agama ini bukan agama ad-din yang ada sifat samhah? Adakah kita nak kata agama ini sebenarnya berat, susah bagi kita, sedangkan Nabi SAW pun bagi tahu inna ad-dina yusrun. Agama ini mudah. Tetapi apa yang menyusah, apa yang akan merosakkan kita? Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Nabi kata dalam hadis Bukhari ini, orang ni tak akan rosak, dia akan susah diri dia, melainkan dia akan tewas. Orang yang susahkan dirinya sendiri ni, dengan bukan daripada petunjuk Nabi SAW, orang yang ekstrim, orang yang ghulu, maka mereka inilah yang akan tewas. Tewas, jatuh jauh daripada petunjuk Nabi SAW. Moga Allah berikan kepada kita petunjuk untuk kita sentiasa cuba untuk berada di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda radhiyallahu anhum, para khulafa ar-rasyidun dan para salafus salih dan mereka yang mengikuti petunjuk mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Jazakumullahu khairal jaza. Saya kira sekadar itu sahaja dulu insya-Allah perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga ada manfaatnya kepada kita bersama dan kita bertemu lagi insya-Allah pada minggu hadapan waktu yang sama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.